Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada anda semua yang bersama kami secara langsung dalam program Hello Dr. TV3. Apa khabar semuanya? Ya, kami di sini di kru produksi Hello Dr. mengharapkan agar anda semua diberikan kesihatan yang baik, dimewahkan rezeki dan sihat-sihat selalu. Okey, macam biasa kalau kata hari Ahad ni anda bersama saya Zaim, kita akan kongsikan pelbagai topik kesihatan yang harus dan wajar diketahui ramai. Tapi sebelum itu, Zaim nak kongsikan sedikit perkongsian tentang Glucerna. Okey. Baiklah, gaya hidup yang tidak aktif dan diet berkarbohidrat tinggi antara punca diabetes dan juga obesiti. Jadi bersama dengan Glucerna, kami ingin mengingatkan anda tentang pentingnya pengurusan diet dalam kawalan gula darah. Baiklah, bagi anda yang bersama kami pada petang ini, jangan lupa untuk terus sahaja kongsi-kongsikan ya anda punya pandangan, soalan ataupun anda nak support kami dekat Facebook Hello Doktor, hanya type saja Facebook Hello Doktor TV3. Jangan lupa untuk tekan butang follow dan like. Jika kami buka soalan, komen saja, kita akan bacakan secara langsung nanti. Kalau juga ada tuan-tuan perempuan yang nak bersembang-sembang santai bersama dengan panel jemputan kita pada petang ini pun boleh juga telefon saja kami di nombor 0377261603. Baiklah, yang menunggu-nunggu apakah agaknya topik kita pada petang ni? Okey, macam biasa Zaim pun ada anak-anak kan. Zaim suka program ni sebab apa? Dia selalu membincangkan aspek kesihatan anak-anak dan seisi usia lah. Tapi hari ni fokus kita kanak-kanak. Jadi hari ni kita nak kongsikan tentang bagaimana kita boleh bersama-sama menjaga kesihatan gigi kanak-kanak. Sebab apa? Kalau salah jaga, kadang-kadang ada yang berkulat, ada yang berkarat dan sebagainya, kesian anak kita kan. Tapi sebab itu, jom kita nak tanya-tanya sikitlah. Kata orang tu, pembuka kita punya VT pada petang ini, apakah cara ibu apa kat luar sana menjaga gigi anak-anak mereka? Jom kita saksikan. Untuk penjagaan gigi anak, saya mementingkan penjagaan makanan dan tata cara bersusu yang betul. Yang mana gigi kita tahu kalau tak digosok dengan betul boleh menyebabkan plaque. Jadi lepas je makan, terutamanya sebelum tidur, memang saya mementingkan untuk gosok gigi supaya makanan yang tersisa dalam mulut tak boleh menyebabkan bakteria dalam gigi dan mulut anak. Pada saya, penjagaan gigi anak memang sangat penting. Macam kita tahu, ramai ibu bapa di luar sana, termasuk saya sendiri, memerlukan ilmu pengetahuan dan kesedaran mengenai penjagaan gigi anak-anak. Jadi saranan saya, kita berjumpa dengan lebih pakar dan mendapatkan tips pengetahuan serta meneliti kebersihan gigi anak-anak. Macam anak saya, dia masih lagi menggunakan botol susu, tapi saya hadkan permintaan dia. Saya tukarlah dengan air buah dan selang-seling dengan air masak. Malam saya tak biarkan dia tidur dengan botol di mulut, dan sekarang tengah usaha untuk menghentikan penggunaan botol susu sebelum dia berusia 6 tahun. Saya menjaga kesihatan gigi anak saya dengan mengawal pemakanan yang diambil oleh anak saya. Macam kita tahu, kanak-kanak memang suka makanan ringan yang bergula. Jadi, pembelian makanan ringan saya hadkan. Itulah dia, sebagai ibu bapa ni, macam Zaim pun sebagai seorang ayah kan, macam-macam caralah kita nak pastikan yang gigi anak kita ni sihat, bersih dan warna pun warna-warna yang sihat saja. Sebab anak-anak ni macam-macam ragam juga sebenarnya. Kita cuba nak menjaga mereka yang tak nak. Tapi hari ni kita nak kongsikan mungkin tips bagaimana boleh kita kekalkan gigi yang sihat untuk anak-anak kita di usia kanak-kanak. Kalaulah secara bacaan Zaim dekat laman-laman sosial, daripada usia 6 tahun sampai ke 18 tahun, kita ni manusia ada sebanyak lebih kurang, kalau saya tak silap, 32 batang gigi. Jadi macam mana kita pastikan gigi-gigi itu bersih, sihat dan juga kekal segar sepanjang hayat, insya-Allah. Kita dah bersama dengan doktor pada petang ini untuk berbincangkan topik kesihatan gigi kanak-kanak bersama dengan kita punya tetamu jemputan, iaitu Dr. Nazatul Sabariah Ahmad, ya, selaku pakar perunding pergigian pediatrik Hospital Pakar Wanita dan juga kanak-kanak Avicenna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Terima kasih. Kalau doktor gigi, pasti gigi doktor pun cantik juga, bersih. Okey, baiklah. Cakap pasal kata orang tu hal anak-anak lah ni kan.
macam-macam aspek lah. Tapi hari ini kita fokuskan tentang gigi saja. Jadi untuk soalan Zaim pada pagi ini kan doktor, mungkin doktor boleh kongsikan bersama dengan penonton pada petang ini. Sebenarnya kan kita nak mulakan dengan daripada usia bayi lah. Ya? 0 bulan sampai ke 6 bulan. Bagaimana agaknya perkembangan gigi bagi bayi pada peringkat ini dan bagaimana pula dari segi penjagaannya. Silakan doktor. Okey, terima kasih Zaim soalan tu. Dari 0 ke 6 bulan ni selalunya fasa di mana bayi tiada gigi lagi. Gusi je. Gusi je. Tapi penjagaan dipanggil penjagaan oral cavity sepatutnya bermula sejak selepas lahir. Sebab dia akan minum susu pada setiap hari, susu ibu ataupun susu formula, dan ibu bapa perlu menjaga kesihatan oral tu dengan membersihkan ruang cavity oral dengan menggunakan kain basah atau kapas. Masa bayi lagi dah. Bayi lagi dah mulakan habit tu. Terutamanya pada waktu malam. Jadi apabila bayi tu meningkat umur 6 bulan, kemungkinan gigi yang pertama akan keluar. Tapi ada juga bayi yang mempunyai gigi pertama seawal umur 4 bulan. Lain-lain juga. Ada lain. Dia ada dipanggil range lah. Gigi belah mana dulu tumbuh tu doktor? Selalunya kita akan nampak gigi di bawah depan. Depan bawah. Itu yang paling biasa. Tetapi adalah juga di luar biasa sikit. Bukan luar biasalah, sama ada dia tumbuh di atas gigi atas. Tapi gigi depan lah selalunya. Sebab Zaim, kita kadang lupa. Bila kita fikir anak kita dah ada gigi, baru kita mula nak menjaga. Padahal sebenarnya masa tak ada gigi lagi pun kita boleh melap pakai kain yang panas, dan sebagainya. Sebab kadang-kadang tu kain basah. Dah panas, kain basah. Sakit baby kita kan. Okey, sebab kadang kita nampak macam ada bekas-bekas susu lekat-lekat kat lidah, itu pun punca juga masalah boleh berlaku kemudian hari kan. Ya, betul. Jadi doktor, kalau cakap tentang itu dari segi penjagaannya, kalau kita cakap tentang baby atau bayi kan, kita cuma tahu tentang gigi susu. Okey, tapi kita nak tahu perbezaan hari ini gigi susu dan gigi kekal. Ada tak perbezaannya supaya mak-mak semua tahu kat luar sana? Okey, betul. Hari ini model saya tak ada gigi susu lah. Tapi memang ada beberapa perbezaan antara gigi susu dan gigi kekal. Pertamanya adalah lapisan enamel itu sendiri. Lapisan luar tu, lapisan luar tu dipanggil lapisan enamel. So, untuk gigi susu, lapisan enamel adalah lebih nipis berbanding gigi kekal. Jadi, kalau tidak dijaga, maka penghasilan karies gigi atau lubang tu lebih cepat di dalam gigi susu. Keduanya, warna gigi pun ada perbezaan. Kalau gigi susu lebih putih berbanding gigi kekal. Dan ketiga adalah bentuk akar gigi susu yang lebih macam gemuk lah. Kalau gigi kekal lebih lurus dan panjang. Gigi susu yang lebih lebar. Lebih lebar. Permukaan mengunyah je pun lebih lebar. Dan akarnya pun adalah lebih halus. Jadi senang mendapat infeksi kalau tidak dikawal. Ada tunjuk itu tak doktor? Ini kita punya mulut dan gigi kita. Mulut dan gigi. Tapi untuk model saya minta maaf, hanya ada gigi kekal. Tapi kalau dari sini kita boleh nampak adalah corona, dipanggil corona gigi. Dan ini adalah akar. Nampak tak yang warna merah tu adalah root canal lah. Dipanggil orang panggil root canal. Macam tu dia punya bentuknya. Jadi jika ada lubang kepada gigi tu, dia akan tembus ke saraf dan menyebabkan infection. Kalau tengok dekat bawah ni ada warna merah tu kan. Jadi ada gusi bengkak, ada dia keluar dari tepi, ada yang terus dapat bengkak muka. Itulah dia. Dia punca ni bengkak bawah tu ya. Tu yang rasa kembang, sakit-sakit tu kan. Kita yang berusia kita dapat faham rasanya. Kalau kanak-kanak ni dia tak tahu nak cakap macam mana, tang mana sakit. Sebab tu penting untuk pemeriksaan. Okey, sambil-sambil kita dengar doktor punya jawapan kan. Mungkin sebagai penonton sekarang ni boleh juga turut serta kami untuk tanyakan soalan anda sendiri. Pergi terus ke Facebook rasmi kami Hello Dr. TV3.
Okey, jom kita bacakan soalan pertama pada minggu ini. Okey. Daripada Rashik Amzari. Dia katanya, salam doktor. Anak saya umur 1 tahun suka sangat gesil-gesil gigi. Ada kesan negatif ke untuk diri dia? Okey. Tapi doktor, kita jangan jawab sekarang. Kita nak berehat seketika. Nak tahu jawapan macam mana? Tunggu sekembalinya selepas ini, okey? Okey, sempat jugalah Zaim sembang-sembang dengan doktor tadi. Kata Zaim tanya doktor, anak saya ni doktor sebenarnya usia 2 tahun, memang ya Allah Tuhanku, dia nak pegang segitu-segitu. Dia tak nak bagi kita buat. Tapi kita geram, ada part-part yang tak kena. Rupanya ada cara nak pastikan anak kita memberi kita tolong gosokkan. Penting untuk kita jaga gigi kita sampai usia 7 tahun. Okey, itu Zaim soalan. Nanti doktor akan kongsi kejap lagi. Tapi kita berbalik kepada soalan Facebook dulu. Facebook daripada Rashik Amzari yang saya dah bacakan tadi, iaitu, salam doktor, anak saya umur 1 tahun suka sangat gesel-gesel gigi. Okey. Ada kesan negatif ke untuk diri dia? Maksudnya anak dia dah ada gigi, tak tahu berapa banyak yang ada sebab baru setahun kan. Betul. Dia suka gesel-gesel gigi. Zaim difahamkan maksud dia kata-kata gusi itu bagi Zaim lah. Betul ke doktor? Dan apa boleh kita lakukan sebenarnya? Tak, sebenarnya gesel-gesel gigi ni memang selalu didengari masa dia tidur. Dipanggil namanya adalah bruxism ataupun grinding, teeth grinding. Okay, kalau budak tu masih kecil, umur 1 tahun, kemungkinan faktor utama yang menyebabkan dia menggesel gigi adalah faktor keletihan. Aktiviti yang terlampau sebelum tidur. Itu normal ke? Melompat normal dan dia terbawa-bawa aktiviti yang tu sampai tidur dan dia gesel-gesel gigi. Okey, apakah kesan negatif? Kalau kita tahu, gigi ni adalah satu struktur yang paling kuat di dalam badan kita. Jadi kalau gigi dengan gigi gesel dah kuat ni, dia boleh terhakis juga. Jadi lama-lama gigi ni sebenarnya, ketinggian gigi ni diperlukan untuk maintain facial height, dipanggil ketinggian muka, lower facial height. Jadi bila surface permukaan gigi ni telah terhakis atas dan bawah, jadi dia akan mengurangkan ketinggian muka tu, tak ada support lah. Defect juga ketinggian muka kan? Boleh. Tapi kalau untuk anak kecil ni, kebanyakannya gigi tu akan terhakis dan lebih nipis lah. Seperti saya kata, enamel tu dah nipis. Nanti makin nipis. Doktor katakan tadi sebenarnya mungkin atas faktor keletihan anak-anak tu. Bila letih waktu tidur, dia akan gesel-gesel tanpa dia sedar lah. Tapi bagaimana pula dengan anak-anak kat luar sana yang gesel-gesel gigi time tak tidur? Macam mana pula kesan dia dan apa boleh kita lakukan sebenarnya? Gesel-gesel gigi. Macam habit lah tu kan. Betul, saya dengar pun rasa ngilu. Itu habit ke? Habit jugalah. Grinding juga. Ibu bapa kalau perasan dia buat tu, kita kena berhentikan dia. Tepuk dia, cakap jangan buat. Kadang-kadang dia stres. Itu adalah semua faktor-faktor stres, faktor kepenatan. Dalam kanak-kanak ni jaranglah nak stres dan psikologi tu. Kebanyakannya dari segi kepenatan kalau anak tu sangat kecil, 3 tahun ke bawah. Tapi kalau dia umur prasekolah atau sekolah, kita kena tengok environment dia juga. Adakah memberikan satu tekanan di sekolah ke? Macam itulah. Satu info baru juga sebagai seorang ayah saya terima. Kita tahu kalau anak kita stres, ada macam tidak balas berbeza. Ada yang menjerit, ada yang tantrum, ada yang guling-guling kat lantai kan. Rupanya ada juga anak-anak yang stres tapi dia gesel gigi. Jadi kakak-kakak abang menonton tu make sure check anak kita stres tak. Dia gesel-gesel gigi. Okey, bercakap tentang penjagaan gigi ni kan. Sebab apa kita tak cakap pasal orang kanak-kanak lah. Orang besar pun. Kan kita kata kena buat at least 2 kali setahun kan. Satu kali 6 bulan sekali kan. Itu pun Zaim yakin, mengaku je ramai yang tak buat sebenarnya. Dah sakit baru nak buat. Tapi kita perlu juga menitik beratkan aspek ini, kerajinan ini untuk anak-anak kita. Bercakap tentang penjagaan anak-anak punya gigi ni kan. Bagaimana kita boleh, seawal mana kita boleh membawa anak kita pergi jumpa doktor gigi untuk buat pemeriksaan? Di awal usia berapa doktor? Sebenarnya untuk pemeriksaan yang kali pertama, kita memang ada kempen penggalakan membawa anak berjumpa doktor gigi seawal umur 1 tahun ataupun pada hari jadi yang pertama ataupun pada gigi yang pertama tumbuh.
Okey, tujuan doktor gigi untuk berjumpa kanak-kanak dan ibu bapa ni bukanlah untuk merawat tetapi untuk memberi nasihat penjagaan dan pencegahan. Bila kita tengok macam Zaim sendiri tanya anak 2 tahun pun dah mula ada masalah, bukan masalah lah, macam mana cara. Jadi ini adalah peluang untuk ibu bapa bersembang dengan doktor gigi dan kita akan bantu okey apa cara nak mencegah, ubat gigi apa yang sesuai, berus mana yang sesuai, apakah diet yang diambil. Masa tu setengah ibu bapa macam tak sedar, tapi bila dia pergi the first visit tu mungkin dia mendapat ilmu-ilmu tentang penjagaan dan pencegahan. Seawal usia 1 tahun ada birthday yang pertama ataupun gigi yang pertama. Dia panggil dental visit at 1. Dental visit at 1. Juga boleh kita bawa kenal lah, kenal dengan doktor gigi, tak kita takut sangat kan. Doktor gigi tak garang kan. Ceria, senyum, tunjuk gigi kan. Okey, dan bercakap tentang faktor pertumbuhan gigi ni kan. Bagi Zaim juga saya rasa berkaitan tentang waktu tumbuh gigi tu, dan saya rasa anak-anak berbeza-beza waktunya kan. Ada yang macam senang tumbuh, ada yang sukar tumbuh dan ada yang sampai sakit untuk tumbuh gigi tu. Bagaimana ia boleh mempengaruhi perkembangan tumbuh sarang anak-anak itu sendiri, doktor? Okey, pertumbuhan dia ada 2. Satu, pembentukan gigi dari tulang lagi dalam tulang, dan kedua pertumbuhan gigi ke dalam kaviti oral. Okey, dia ada data, range data, maksudnya kajian-kajian telah membuat survey di negara-negara berbeza menunjukkan okey di negara Malaysia lelaki dengan perempuan bermula umur berapa tumbuh gigi pertama. So perempuan ni didapati lebih awal daripada lelaki. Kalau lelaki daripada awal sikit tu maksudnya dia outrange sikit lah, tapi masih dia ada skalanya. Jadi kalau pertumbuhan development of gigi dalam tulang tu pun menjadi salah satu rujukan. Ini adalah dipanggil growth marker. Kita boleh tengok sama ada pertumbuhan kanak-kanak ni dengan gigi dia tu cepat atau lambat. Dipanggil growth marker. Jadi macam saya cakap, kadang-kadang the first gigi kekal pertama tumbuh umur 6 tahun. Ada yang 5,5 tahun dan paling lambat kita bagi cut off point dia dalam mungkin 8 ke 9 tahun. Bila sudah tiba umur 8 tahun tak tumbuh gigi pertama, kita dah pula perlu risau dan membuat penyiasatan lah pada gigi tu. Maksimum kita bagi 8 tahun. Kalau belum ada gigi pertama lagi dah kena risau. Dah boleh. Umur setahun pun dah kena risau kot. Ini gigi kekal lah. Kita boleh ambil x-ray, kita boleh tengok. Kalau keperluan lah. Jadi kita kena buat assessment di klinik dan tengok secara keseluruhan dengan pertumbuhan badan dia juga. Ya, betul. Dan kita sebagai parents pun kena berilmu jugalah ya. Nak kahwin kena ilmu, nak beranak kena ada ilmu, gigi anak pun kena ada ilmu juga. Okey, silakan turunkan komen-komen anda di Facebook rasmi kami Hello TV3, dan ramai nampaknya yang menurunkan soalan mereka, tapi kita nak skip sekejap. Kita nak dengar satu soalan daripada rakan selebriti kita. Apakah soalannya? Jom kita dengar sama-sama. Hai doktor, saya nak tanya, sekiranya ada baby yang suka menghisap jari dan dijadikan dia tabiat dan tak ada pantauan ibu bapa, adakah itu akan menyebabkan gigi baby itu jadi tak rata dan jongang? Itu dia soalan daripada Jacqueline Victor. Okey. Soalan tu saya rasa memang bermain di minda-minda semua ibu bapa keluar sana kan. Masalah hisap jari. Hisap jari mungkin berpanjangan. Ataupun yang kita pacifier. Pacifier itu pun orang kata mempengaruhi punca gigi jongang. Sejauh mana kebenaran itu, doktor? Okey, kita tengok sendiri di mana. Okey, walaupun ni gigi kekal kan. Okey, jari yang biasa ibu jari lah. Betul. Ada juga yang masuk 4 sekali ada ibu jari. Jadi yang paling common adalah ibu jari. Bila dia isap jari tu, tengok Zaim, dia letak landing di lelangit ni. Jadi lelangit ni merupakan atap kepada gigi. Dia panggil roof of mouth lah. Jadi bila dia sentiasa letak jari dan ditutup mulut, ada beberapa faktor kesan yang akan terjadi. Satu dipanggil anterior open bite. Dia akan menolak tulang tu ke atas. Gigi itu tidak dapat tumbuh penuh dan menyebabkan ada ruang. Dia dipanggil open bite. So dia tak boleh menggigit bersama dengan gigi bawah. Itu nombor 1. Nombor 2, bila ditanya adakah dia akan jongang, jika tulang tu telah ditolak ke atas, dia akan mempengaruhi juga ketinggian gigi tu untuk tumbuh. Dia akan boleh menolak gigi tu yang sedang tumbuh ke depan dan menghasilkan jongang. Tetapi
jika kita mendapati masalah ini pada umur 3 tahun dan ke bawah, kanak-kanak itu sedang membesar, tulangnya sedang terbentuk, dan jika habit itu diberhentikan segera serta-merta, maka tulang itu boleh tumbuh secara normal dan natural dan kembali ke bentuk asal. Faham. Jadi memang boleh berlaku jongang lah sebenarnya. Bagaimana pula kalau kata ini amalan orang dulu-dulu kan, dia kata kalau tak nak gigi anak jongang tu tolak-tolak. Ambil muka baby anak kecil tu, dia tekan kat bahagian gusi tu. Bukanlah kuat tapi secara pelan-pelan. Boleh ke dilakukan? Sebab katanya gusi lembut lagi. Boleh tolak dalam, tak ada masalah. Pandangan doktor? Pandangan saya, pertumbuhan tulang dan gigi ni berlaku every time lah, 24 jam. Yeah. Berapa kerap nak tolak tu. Jadi jenuh lah. Tak boleh faktor tu tak dapat nak membentuk tulang tu, sebab kita pun tak tahu masa bila tulang tu membentuk kan? Dan membesar. Sebenarnya saya pun pernah terbuat juga sekejap. Jadi taklah betul sebenarnya. Jangan pandai-pandai buat. Okey, kita terus. Siapa lagi soalan daripada rakan-rakan penonton Facebook Hello Doktor kita pada petang ini, daripada Puan Salmah Ismail. Assalamualaikum Doktor. Saya Puan Salmah dari Papar, Sabah. Saya ingin bertanyakan soalan. Jika gigi susu yang sudah rosak dan dibiarkan tercabut sendiri, adakah akan mempengaruhi susunan bentuk gigi kekal kelak? Ini gigi susu yang dah rosak dan dibiarkan tercabut sendiri. Adakah dia akan tersusun rapi nanti? Tapi itu kita tak nak jawab sekarang. Ya? Tunggu sebentar nanti, jangan ke mana-mana. Okey? Okey, sambil saya berehat petang-petang Ahad ni, minum-minum teh dan cuci-cuci biskut tu, setia je bersama kami untuk topik perbincangan kita tentang penjagaan gigi kanak-kanak. Kita dah bacakan soalan tadi dekat rakan Facebook kami. Kita bacakan sikit lagi untuk anda semua. Yang daripada Puan Salmah tadi, dia kata, kalau kata gigi susu dah rosak dan dibiarkan tercabut sendiri, adakah akan mempengaruhi susunan bentuk gigi kekal kelak nanti? Okey, jawapannya dipersilakan doktor. Okey, pertamanya kalau soalan macam ni, saya perlu tahu umur anak tu, sebab kebanyakan orang akan concern berkenaan gigi depan. Okey, kalau gigi susu yang rosak dan tidak mempunyai masalah, dan anak-anak tu pun boleh makan dan bercakap macam biasa, jadi kita bolehlah biarkan dan mengubah faktor-faktor yang menyebabkan gigi itu rosak. Contohnya, gosok gigi dengan betul dan kurangkan makanan diet bergula. Tetapi kalau gigi susu yang rosak itu dan bila tiba dalam umur 6 ke 7 tahun, apabila gigi kekal sudah mula tumbuh dan gigi susu itu masih di situ, untuk mengelakkan susunan yang tidak cantik, maka dia perlu dicabut. Setengah budak ni gigi dia tak lurus sendiri. Dia perlu dicabut. Kalau setengah kanak-kanak memang okey, dia boleh lurus sendiri. Jadi dia ada pelbagai jenis kanak-kanak. Itu disebabkan tu kita menggalakkan pemeriksaan dari umur setahun setiap 6 bulan. Jadi kan doktor yang tengok tu boleh tahu dah, okey, ini perlu cabut ke tak, apakah rawatan lain. Berapa banyak gigi susu yang akan tumbuh mula doktor? Gigi susu set pertama 20 batang. 20 batang. Dia tak boleh lurus semua kan? Tak, dia ikut umur. Dia ada gigi depan dulu, bawah, lepas tu atas, and then dia akan slowly ke belakang ikut umur. Ada beberapa umur untuk penggantian gigi. Kalau ada tak kes yang tak lurus tapi elok je ke belakang? Ada? Tak lurus. Jarang? Jaranglah. Tapi ada. Ada je. Okey, kita terus lagi baca soalan daripada penonton Hello Dr. TV3 daripada Izlan Zikri. Soalannya, salam doktor. Anak saya dah 13 tahun. Okey, dah remaja kan? Kenapa gigi susu belum jatuh tapi gigi kekal dah keluar? Terima kasih. Ini soalan tadi. Terkena pula soalan sama. Okay. Macam sama kan? Tapi umur 13 tahun ni dah remaja lah. Okey, sepatutnya umur 13 kita dah menantikan molar kedua dan gigi susu yang terakhir tu sepatutnya dah luruh dalam umur 11 ke 12 tahun, maksimum 13 tahun lah, termasuk gigi taring. Jadi soalan ni agak general. Bila cakap gigi susu, kalau kita
tahu kalau dia kata gigi susu depan belum jatuh, umur 13 kita perlu sangat risau. Sebab dia dah telah melangkaui dalam 7 tahun, 6 ke 7 tahun. Tetapi kalau dia mengatakan gigi susu yang tak luruh pada umur 13 tahun adalah gigi molar susu yang belakang, mungkin terlambat sikit. Bolehlah bagi masa dalam umur 14 macam tu. Tapi kalau ada fasiliti X-ray, kita dah boleh mula menyiasat. Adalah rawatan supaya ia luruh juga kan? Ya, kita kena pastikan gigi kekal tu hadir atau tidak di dalam tulang. Itu bila ambil X-ray tu kita nampak. Ya, saya tu teringat anak saya umur 6 tahun tu kan. Macam belum luruh lagi gigi susu dia. Masih ada lagi kot rasanya. 6 tahun tu okey lagi. Awal, masih awal. Range awal. Tak perlu risau lagi. Kalau 13 dia dah perlu risau. Terlebih. Okey, kalau bercakap tentang kanak-kanak ni kan, bercakap tentang masalah tadi kan. Saya nak tanya juga, bila tetap cakap tentang masalah, apakah antara masalah-masalah yang boleh dihadapi oleh kanak-kanak kalau melibatkan tentang masalah gigi ni, doktor? Okey. Apabila menyebut tentang kesihatan gigi, dia bukan sahaja gigi berlubang. Dia memang ada macam-macam masalah. Tetapi masalah utama adalah gigi berlubang lah, karies gigi. Nombor satu. Keduanya, apabila kanak-kanak tu terlalu aktif dan dia jatuh, dia adalah menyebabkan trauma pergigian. Okey, apabila dia jatuh pada umur yang sangat muda, kemungkinan gigi tu patah ke, tertusuk ke. Jadi kita kena fikirkan apa cara untuk menyelamatkan gigi tu, dan seterusnya apakah kesan-kesan yang akan terjadi kepada gigi tu dan gigi kekal juga. Okey. Ketiga adalah masalah anomali. Anomali ni gigi terlebih bilangan, gigi terkurang bilangan, bentuknya patut 4 segi jadi bentuk kon. Jadi itu adalah salah satu masalah lagi. Dan itu yang utamalah. Saya nampak juga ada orang yang gigi dia double. 2 gigi macam tu. Maksudnya itu sebab apa? Gigi lama depan belakang ke apa? Maksudnya gigi susu dan gigi kekal tumbuh serentak ke? Serentak. Kalau pada kanak-kanak tu tumbuh serentak lah. Kalau dah besar sikit maksudnya tak buat rawatan lah tu. Buat rawatan. Amboi, risau juga kan sebenarnya. Okey, kalau bercakap tentang kebersihan, kesihatan gigi, sebenarnya macam-macam nak dibincangkan. Okey, dari segi pemilihan berus gigi, sebab kalau tanya Zaim sini pun doktor, Zaim rasa macam dekat pasaran ni macam-macam bentuk berus gigi sekarang. Dulu hanya panjang biasa memetak tu kan. Sekarang ada bulat, lonjong, jap dia benda mesin, yang mana paling sesuai untuk anak-anak mengikut usia mereka. Okey, pemilihan utama berus gigi ni adalah kita, kalau dulu-dulu perasan tak ada jual hard, medium, soft. Tetapi di pasaran sekarang ni kebanyakan adalah soft, ultra soft. Jadi kita menggalakkan penggunaan kalau kanak-kanak tu berus tu mempunyai kepala yang kecil dan juga berus yang lembut supaya dia dapat membersihkan di celah-celah gigi dengan baik. Kalau semakin kanak-kanak tu meningkat umur, rahang oral cavity semakin membesar dan kita boleh gunakan berus gigi yang kepala besar sikitlah. Jadi di pasaran berus gigi juga dilabel mengikut umur. 0 ke 2, 2 ke 5, 6 ke 9. Itu bergantung kepada saiz kepala berus gigi dan juga berusnya. Kena ikut usia dan kesesuaian lah. Ya. Tapi Zaim difahamkan lebih sesuai kalau kita boleh, tak kisahlah kita usia berapa pun, yang soft saja. Betul. Soft, dan sekarang ni kebanyakan manufacturer mengeluarkan ultra soft. Lebih soft sebab dia boleh pergi ke celah-celah gusi ni. Secara lembut kan. Secara lembut. Sebab kalau dulu kita ada pakai yang jenis keras hard tu, itu punca sometimes bila gusi boleh berdarah dan sakit. Tonyoh sangat tu. Macam pakai bawah sabut, tak payahlah. Pelan-pelan tapi bersih. Sebab tu kena gosok gigi 2 kali sehari. Okey, ini kalau cakap tentang anak-anak dan gigi, kebanyakannya kanak-kanak ni macam tak semua nak ikut mak jumpa doktor. Kalau tidak dibawa daripada sekarang, mungkin dia takut dengan doktor gigi. Itu cabaran kita. Bagaimana pula dengan cabaran mereka yang ada anak-anak istimewa? Contohnya, bukan senang juga nak memujuk mereka pergi jumpa doktor gigi. Kita bersama juga dengan rakan sukan kita, Irin Puteri Azmi, yang membawa anak Irin sendiri berjumpa doktor. Jom kita lihat bagaimana agaknya cabaran Irin. Saksikan.
Melakukan pemeriksaan dan pembersihan gigi telah menjadi rutin berkala buat Rais Aryan, seorang remaja autisma berusia 13 tahun. Walau bagaimanapun, setiap temu janji yang dihadiri pasti akan mempunyai cabaran yang tertentu buatnya. Patient yang ada autism, if they have mild autism and they are cooperative and they don't verbal, maknanya dia boleh komunikasi dengan kita, kita boleh treat macam kanak-kanak biasa juga. And even with autistic child dengan normal child, even normal child yang tak kooperatif pun, actually sometimes we have to treat them quite similar dengan budak yang tak kooperatif. 3, 4, 5. Okay, 5. Stop. First depends on dia punya complaint. Ada yang datang untuk check up, ada yang datang because of the pain or infection. So it depends dengan complaint kenapa dia datang ke dental clinic tu lah. And then kita tengok juga again kita tengok umur, level of cooperation yang tadi sama ada sesuai dirawat di klinik di atas kerusi ataupun kita boleh pakai sedation machine nitrous oxide ataupun sometimes we have to rawat kanak-kanak ni bawah general anesthesia. Maknanya kita kena tidurkan macam operation biasa bawah operation theater dan kita akan rawat. 1, 2, 3, 4, 5. We need help from the parents. Kita kena we can ask the parents lah, anak dia apa yang dia suka. Sometimes they have something that can calm them down. Mungkin and then kalau klinik saya ke pasang macam ada bau bagi wangi, bagi dia relax sikit kan, instead of the scent. And kalau yang jenis yang very sensitive to the light, we can dim the light, kita gelapkan, turunkan tirai. And kalau dia prefer parents dia dengan dia untuk hug dia ke, kita boleh, jadi kita kena tanya apa yang anak dia suka, apa yang boleh buatkan diorang tenang. Mungkin they have the music yang diorang suka lah. So usually the cabaran dekat situ lah, kita nak kena gigit ke, you know, they'll be running around, crying, tantrums. Itu sebenarnya sangat biasa lah dekat klinik gigi. Actually dah proof lah, when you bring the child waktu diorang dalam keadaan sakit ataupun masalah, dia akan lebih anxious, dia akan lebih takut. Jadi kena bawa dengan lebih awal. Open your mouth, open. So first kena bawa waktu gigi pertama tumbuh ataupun by the first birthday, hari jadi yang pertama tu kena bawa lah, not later than that. Sebab bila kita bawa lebih awal, kita boleh cegah daripada kerosakan gigi ataupun masalah gigi yang lain. Kalau rasa anak tu mungkin tak berapa kooperatif ataupun kanak-kanak yang istimewa yang perlukan penjagaan gigi yang lebih khas, boleh bawa berjumpa dengan pakar gigi pergigian pediatrik lah. Sebab kita memang dilatih, we are trained to treat the special kids, so we have different ways, different methods, dan kita ada facilities juga. Jadi kita ada cara bagaimana nak rawat lah. So don't worry, just bawa sahaja. We will try our best to help. Alright, well done sayang. Itu dia. Popular tau Rais tu dengan mak dia Irin dekat TikTok. Viral. Okey, cuba doktor merupakan doktor kepada Rais juga kan. Bagaimana doktor melihat ialah kadang mereka ni ada sensitivity yang tersendiri kan. Tapi melihat suasana tu macam kalau tak istimewa pun kita pun suka juga. Macam mana doktor? Okey, untuk merawat apa yang saya tengok kalau kita gunakan Rais lah sebagai modelnya. Rais ni masa mula berjumpa pun dia dah agak besar, umur 9 tahun ya. Tetapi kebanyakan kanak-kanak yang berkeperluan khas ni, diorang macam CCTV tau. Dia datang ke klinik, dia akan tengok sekitaran dulu untuk dia memorize. Scan dulu. Yeah. Jadi kan doktor gigi ni tak boleh terus nak terjah dia, nak buat rawatan, tak boleh. Jadi kita bagi dia masa untuk melihat-lihat dan seterusnya kalau dapat duduk di dental chair tu boleh. Kalau tak, kita akan inform kepada parents, datang untuk second visit tu prepare anak, bagi tahu nak pergi tempat yang sama. Jadi kan bila macam Rais pun datang kali kedua, dia dah boleh duduk atas dental chair. Okey. Dan pengenalan kepada rawatan tu tak boleh juga terus, sebab tahulah dental equipment ni berbunyi. Betul. Movement. Besi semua kan. Yes. Jadi diorang ni lebih sensitif. Dipanggil sensory issue. Sama je kebanyakan kanak-kanak berkeperluan khas. Jadi kita kena ada method introduction, tell, show, do, tunjuk dulu dan bagi rasa sikit dan seterusnya buat sedikit-sedikit.
By time setiap kali different visit, dia orang akan menunjukkan positivity terhadap rawatan pergigian. Ya, maksudnya it's okay to have some time jugalah ya. Have extra time. Jadi kalau ada ibu-ibu yang luar sana yang ada anak istimewa ni, jangan kita rasa macam rendah diri ke, bawa je, mereka faham ya. Datang visit dulu pun tak apa. Usah-usah dulu. Next time baru kita buat betul-betul. Okey, teruskan lagi tanya soalan-soalan anda dekat Facebook rasmi Hello Dr. TV3. Kita akan bacakan satu persatu buat anda. Okey, kita nak baca soalan ke sekarang? Okey, soalan daripada Alia Aina Arifin. Kita bacakan sama-sama, iaitu boleh tahu tak cara supaya anak kita tidak tertelan ubat gigi semasa gosok gigi, terutama bagi yang berumur bawah 2 tahun. Inilah antara yang memang kita nak tahu, sebab ubat gigi sedap. Tapi boleh ke mereka telan sebab mereka anggap betul macam makanan tahu, baru mereka enjoy nak gosok gigi. Jawapannya macam mana, doktor? Okey, kalau kita tengok ubat gigi itu sendiri mempunyai dos-dos fluoride yang tertentu. Jadi kenapa kita untuk kanak-kanak di bawah umur 2 tahun, sebelum kita memperkenalkan kepada ubat gigi berfluorida, ibu bapa perlu memastikan yang anak boleh berkumur dan meludah. Jadi jika dia tak pandai meludah lagi, boleh bermula dengan tanpa fluorida, ubat gigi tanpa fluorida. Jadi apabila dia tertelan, tak menjadi isu lah. Okay. Tapi kanak-kanak punya memang selalunya memang tanpa fluorida. Ada. Dia ada fluorida. Kena check kat rumah kan. 0 to 5 tu dah start ada fluorida ubat gigi kanak-kanak, tapi ada juga option yang tanpa fluorida. Jadi cuma ubat gigi ni pembuatannya memang dah tahu dalam mulut. Kalau anak telan pun tak adalah toksik sangat. Jadi amount untuk letak di atas berus gigi tu mestilah ikut umur juga. Kalau 3 tahun ke bawah tu secalik saja, macam dia kata sebejar beras sebenarnya. Pea size tu besar, bila dah besar sikit dia pea size. Jadi ikut umur dan ikut anak-anak punya milestone. Kalau dapat kumur dan meludah, boleh terus menggunakan ubat gigi berfluorida. Ya, so kita kena pantau jugalah kan. Macam kata-kata dia, secalik ikut usia. Makin meningkat usia, makin teballah isi kandungan. Ya, tapi kalau kita risau, kita boleh cuba ambil ubat gigi kat bilik air kita sekarang ni, check ada fluorida ataupun tidak. Kita nak terus sambung ke soalan Facebook kan? Okey, sekarang kita pergi ke Nur Izzati. Okey, salam doktor. Saya nak tanya, kalau anak saya ni memang susah nak gosok gigi, anak saya baru usia setahun. Bila gosok gigi macam kena pukul. Saya terpaksa pegang kaki dan tangan. Ya, walaupun buat macam tu, still gigi dia tak bersih. Sebab dia kuat melonjak. Saya tak dapat bersih gigi dia dengan betul. Cavity pun dah start ada. Boleh ke saya nak tips bersihkan gigi baby ni, dan boleh ke cuci gigi baby dekat klinik gigi? Inilah ini kita akan jawab bukan sekarang jugalah, sebab ini kita sebagai parents kita akan rasa bersalah. Terkasar ke, apa maksa ke, kan budak tu trauma pula. Tak apa, doktor akan jawab sekejap lagi. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, okey? Terima kasih kerana terus setia berada depan TV tu yang tak bergerak ke mana-mana tu. Baguslah ya. Sebab kita sambung sembang-sembang dengan doktor pada petang ni, iaitu tentang kesihatan gigi kanak-kanak. Okey, kita nak berbalik kepada soalan yang saya bacakan sebelum kita commercial break tadi, iaitu pada Puan Nur Izzati. Kita rangkumkanlah saja doktor. Maksud anak setahun, ya. Dia cubalah nak menggosok gigi anak dia, tapi anak dia macam tak memberi kerjasama yang sepatutnya, tapi terpaksa macam menggunakan sedikit kekerasan lah, pegang tangan, pegang kaki, pegang telinga, tapi nampak macam dia menyiksa anak dia sendiri. So jadi sekarang ni Puan Nur Izzati nak tips sebenarnya bagaimana untuk kita melembutkan hati anak kita untuk membiarkan kita menggosok gigi anak kita. Sebab saya faham, saya pun ada anak 2 tahun macam tu. Kalau dia jerit, satu jiran taman boleh dengar. Jadi kita macam lantak lawak. Tapi kita risau. Kalau kita tak cuba menggosok, takutkan orang kata, tak macam anak gigi kuning lah apa kan. Tips macam mana orang-orang macam kami ni nak rasa macam tidak menyeksa anak untuk gosok gigi? Okey, soalan yang bagus, dan memang kebanyakan masalahnya bila umur macam ni. Lagi-lagi dia tak biasa berus gigi. Jadi saya selalu menasihatkan ibu bapa dengan anak sekecil 2 tahun ke bawah ini, kalau dia struggling, jangan berus gigi di dalam tandas. Hanya boleh baringkan dia di atas katil, berus atas katil, lebih selamat. Lagi satu, kalau dia suka tengok TV,
berdirikan dia depan TV, ibu bapa tu berdiri dari belakang, so tangan tu akan pegang ke dagu anak tu, dongakkan sikit dan tangan sebelah lagi gosok. So mata dia tengah tengok TV, dia sedang distraction. Jadi dia tak kisah orang macam buat apa-apa. Makan. Jadi dia tengah tengok TV, buat apa-apa. Jadi itu salah satu lagi. Dan ketiganya, kalau tak ada TV, berdiri depan cermin. Posisi ibu bapa juga dari belakang dan sisi sedikit. So tangan rangkul ke leher tu dan pegang dagu, tolak ke atas sikit. Apabila ibu bapa menolak dagu ke atas sikit, automatik mulut tu akan terbuka. Jadi kita boleh tunduk dan nampak gigi anak tu. Kalau kuat lagi, saya cadangkan duduk di atas kerusi, anak tu berdiri di celah kangkang tu lah. Rasa sama juga. So kita boleh kepit kaki anak tu. It's okay if anak tu menangis pun. Mula-mula dia akan menangis, tetapi apabila dia dah biasa itu sebagai rutin, dia akan terimanya sebagai rutin dan akan kuranglah struggle tu. Kebanyakannya berjaya lah. Ya, betul. Sebab rasa bersalah tu memang tebal di hati kita. Macam tak naklah aku siksa anak aku kan. Tapi tak apa, anak-anak kakak, abang-abang akan terima. Ya, bahawa pemeriksaan gigi itu penting. Okey, soalan seterusnya. Banyak soalan Facebook. Soalan saya dah tak laku dah. Okey, anak saya ni daripada Puan Wani J. Anak saya berumur 6 tahun dan telah develop sharp teeth, gigi depan, tetapi gigi susu terlibat masih kukuh dan gigi kekal telah tumbuh sengit. Mohon nasihat tindakan seterusnya. Terima kasih doktor. Ini pula kes dia. Macam kita dah bincangkan juga tadi kan, kalau umur 6 tahun ni adalah di awal skala lah. Jadi dia tengok juga adakah dia lelaki atau dia perempuan. Kalau lelaki, saya bagi masa lagi untuk peluang untuk tumbuh. Lagi satu, kita tak boleh bila tumbuh sebatang gigi kita terus nak cabut. Kalau boleh, kita boleh assess apabila dua-dua batang di bawah keluar, kita boleh tengok kelebaran gigi kedua-duanya. Adakah dengan mencabut gigi susu 2 batang, gigi kekal 2 batang dapat masuk ke space tu? Kadang-kadang tak dapat. Jadi alang-alang nak membuat cabutan dengan memberi bius, anesthesia. Ada kes-kes yang saya buat, saya cabut 4 batang terus dalam satu visit dan 2 gigi tu akan ditolak oleh lidah ke depan secara perlahan-lahan dan dia akan mengurangkan kejadian tumbuh sengit tu lah. Tapi itu semua kena assess. Banyak faktor yang perlu dilihat dari segi kanak-kanak tu boleh tak memberi cooperation yang bagus nak bagi bius ni, ataupun kalau tak kooperatif, biarlah, tunggulah dah besar sikit. Maksudnya kalau kita rasa risau, berjumpalah dengan pakar. Dia ada cadangan dan juga nasihat yang terbaik supaya gigi anak kita tumbuh cantik saja. Senyum pun menawan kan. Okey, bercakap tentang penjagaan gigi ni kan, ada juga ibu-ibu beranggapan kan doktor, tak apa kalau kita menyusukan baby kita seawal usia lahir sampai 2 tahun ke 3 tahun, gigi anak kita akan cantik, sihat. Benar atau tidak? Bagaimana orang yang tak boleh menyusukan anak terasa hati pula? Macam mana doktor? Okey, soalannya apa? Menyusu anak. Okey, kalau kita tengok kempen penyusuan ibu, dia hanya dari umur lahir sehingga umur 2 tahun. Selepas umur 2 tahun, sama ada menyusu ibu atau menyusu botol adalah dikira prolong feeding, prolong bottle feeding dan breastfeeding. Sepatutnya umur 2 tahun ke atas ni telah dibagi solid food dengan kitaran makan yang betul lah. Jadi dia akan kurangkan permintaan kepada susu. Jadi kalau kita tengok kanak-kanak ni asyik nak minum susu je, sama ada breastfeeding atau bottle feeding, kita kena tengok pola pemakanan dia. Jadi kalau tak cukup solid, you mesti cukupkan solid. Dan dia akan kurangkan minta susu tu lah. Dan tak berapa elok kalau prolong ni kerana susu sentiasa kat dalam mulut dan menyebabkan acid attack dan menyebabkan cavity. Bila bercakap tentang tu kan, soalan susulan Zaim sekarang ni, bila dah boleh makan dan sebagainya kan, mungkin juga orang ramai nak tahu apakah agaknya jenis-jenis makanan yang bagus untuk kita make sure anak kita makan supaya gigi anak kita tu macam sihat, bersih dan sukar untuk ada kerosakan gigi. Mungkin bermula dengan usia 2 tahun ke macam mana? Okey, pemakanan ni dia dah tak mempengaruhi dah pertumbuhan gigi. Tak mempengaruhi langsung dah. Pembentukan enamel semua ni telah berlaku untuk gigi susu di dalam perut lagi semasa ibu mengandung. Jadi apabila dia telah tumbuh ke dalam mulut, penjagaan oral hygiene yang penting. Maksudnya berus gigi
cara yang betul 2 kali sehari dan juga kalau culprit yang paling utama adalah sugar diet lah, diet yang bergula. Kita kena kawal pengambilannya, tak boleh kata kalau makan gula-gula tu setiap hari. Dalam satu hari berapa frekuensi. Jadi kena kawal mungkin dalam 2 kali seminggu. Bukan 2 kali sehari, 2 kali seminggu. Tapi kalau kita tengok diet bergula ni bukan saja kepada gula-gula dan coklat tetapi dessert, kek, biskut yang mempunyai jam di tengahnya, salutannya, ada banyak faktor. So ibu bapa sendirilah yang kena cuba mengawal pengambilan diet bergula ni. Gula punca utama juga sebenarnya, merosakkan, merepotkan gigi. Jika penjagaan oral hygiene tu sangat kurang. Kalau berus gigi konsisten pagi dan malam, insya-Allah kalau ambil diet bergula pun akan susahlah nak rosak gigi tu. So yang utama adalah penjagaan oral hygiene tu. Kena ada keseimbangan lah sebenarnya kan. Okey, kita ada masa lagi sikit. Kita petik lagi soalan daripada Facebook. Okey, daripada Puan Nik Ruziliawati G. Salam doktor, kenapa gusi anak saya umur 3 tahun merah menyala macam darah dan 4 batang gigi depan rosak warna hitam pula ya. Serta mulut berbau busuk. Minta pencerahan doktor. Ni macam banyak betul masalah gigi anak ni kan. Apa cerita doktor ni? Kalau kita tengok kan umur 3 tahun merah menyala, lepas tu 4 batang gigi dah rosak. Okey, umur agak awal lah rosaknya. Jadi mulut berbau. Untuk saya diagnose ni, pertamanya adalah masalah penjagaan gigi lah. Mungkin tak berus gigi. Lepas tu bila gigi dah rosak, gusi dah sakit, anak akan tolak orang nak berus gigi. Siapa nak bagi? Kalau Zaim pun gigi tengah sakit, gusi boleh ke orang pegang? Tak boleh. Jadi masalah ni sentiasa berterusan. Ibu bapa ni kadang-kadang kesiankan anak. Jadi tak sanggup nak buat. So di sinilah peranan doktor gigi. Bukanlah kita pun ganas, tapi kita akan cuba membersihkan gigi tu dan mengajar bagaimana cara yang betul untuk memberus gigi dan mengurangkan mulut berbau dan juga merah menyala ni. Merah menyala ni namanya adalah gingivitis. Sama ada dia localized atau generalized. Localized tu mungkin pada 1 atau 2 gigi, generalized pada semua gusi. Dia merah. Jadi apabila kita nampak gusi tu merah, teruskan memberus walaupun berdarah, hari-hari darah tu akan berkurangan, gusi akan semakin sihat. Ya, insya-Allah. Sebab apa? Kerana mulut berbau ni sebab bakteria yang banyak kan. Mungkin juga bagi saya ada orang yang gosok gigi tapi lupa nak gosok lidah sekali. Lidah pun punca juga mulut berbau dan juga berlakunya sebarang masalah dekat bahagian-bahagian yang lain. Okey, di hujung-hujung siaran ni doktor, bagi ibu-ibu, bapa keluar sana yang ada anak-anak kecil kan, bagaimana nasihat doktor kepada mereka supaya mereka tak terlambat untuk masukkan gigi anak-anak mereka, gigi dapat tumbuh dengan sihat dan cemerlang sampai ke dewasa. Macam doktor, secara ringkasnya. Secara ringkasnya, okey. Itu penjagaan gigi bermula dari rumah dan juga kepada ibu bapa. Jadi pengenalan kepada penjagaan oral hygiene ni dari awal dapat membentuk habit yang bagus dan juga awareness lah. Dan juga membawa anak-anak berjumpa doktor gigi seawal yang mungkin pada umur 1 tahun dan seterusnya. Jadi anak-anak ni termotivasi dengan nasihat doktor dan juga pengalaman yang baik datang ke klinik gigi bukan untuk cabutan. Jadi dia datang dapat polishing dan dia rasa happy, dapat reward dan itu akan membentuk positif terhadap penjagaan gigi dan rawatan pergigian. Kita jadikan kebiasaan. Normalizekan ya. Okey, terima kasih Dr. Nazatul Sabaria Ahmad selaku pakar perunding pergigian pediatrik Hospital Pakar Waita dan kanak-kanak Avicenna akan sudi bersama dengan kita pada petang ini. Macam-macam dah kami ketahui dan Zaim pun banyak nak diperbaharui untuk menjaga gigi anak-anak Zaim sendiri. Terima kasih doktor. Terima kasih kepada anda yang menonton. Insya-Allah kita berjumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Stay safe.